Alam persekitaran dan manusia berpisah tiada. Pertalian alam dan manusia terjalin begitu akrab. Alam akan memberikan sebaiknya kepada manusia selagi manusia bersikap mesra kepadanya. Jika sebaliknya berlaku, nescaya alam akan menderita dan akibat darinya akan mendatangkan impak kepada semuanya, lebih-lebih lagi kepada manusia sendiri. Ketika ini, kita sering mendengar isu yang mengaitkan hubungan manusia dengan alam sekitar seperti global warming atau pemanasan sejagat, perubahan iklim dan sebagainya. Isu ini bukan saja dirasakan di rantau-rantau tertentu di dunia, bahkan ia juga dialami sedikit sebanyak di negara Brunei Darussalam. Maknanya, kita tidak terkecuali meskipun impaknya mungkin berbeza. Sehubungan dengan ini, kita ingin mengenengahkan salah satu aktiviti yang mendekatkan manusia dengan alam persekitaran. Inisiatif yang berupa menjelajah pedalaman dengan menggunakan kenderaan pacuan 4 roda diilhamkan oleh Awang Sahari bin Haji Zunaidi yang berusia 58 tahun, seorang yang gigih, bersusuk seorang pemimpin dan bersifat tenang. Awang Sahari berjaya mengembeling 30 orang peserta dengan 12 kenderaan pacuan 4 roda. Aktiviti menjelajah ini mengambil tempat di kawasan pedalaman di daerah Tutong. Kesemua peserta ini adalah ahli Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda yang dipimpin oleh Awang Sahari selaku yang dipertua persatuan. Apa yang sangat menarik ialah mereka yang mengambil bahagian ini mempunyai pertalian persaudaraan. Dengan sendirinya, ekspedisi ini merupakan pengembaraan berkeluarga. Bertambah meriah lagi apabila yang turut serta ini ialah kaum ibu beserta anak-anak mereka. Sebelum lebih jauh menyusuri pelasapah dan kegiatan Persatuan Pacuan 4 Roda daerah Tutong, Awang Sahari yang dipertuanya menyentuh tentang sejarah penubuhan dan pencapaiannya sejak 21 tahun lalu. Mula-mula persatuan ini ditubuhkan pada 26 Oktober 1998 dengan keahliannya sebanyak 11 orang penubuhan. Dan sekarang persatuan ini menjangkau ahlinya 67 orang. Antara lain aktiviti-aktivitinya ialah menjurus kepada kekeluargaan dan mengikut dalam perlembagaan persatuan ialah salah satunya ialah mengeratkan silaturahim di kalangan ahli-ahli persatuan dan membantu mana-mana pihak sama ada pihak agensi kerajaan, NGO dan pihak-pihak yang lain setekat kemampuan persatuan. Di antara lain ialah menjurus kepada aktiviti kereta tahan laksana ini ialah sebenar Hari Keputeraan Kapolri Maha Mulia dan hari-hari kebangsaan serta hari-hari kebesaran negara. Dari kenyataan Awang Sahari adalah jelas bahawa kegiatan utama mereka adalah aktiviti mengembara dengan menggunakan kenderaan tahan lasang.
Melaluinya, jentera akan diuji ketahanannya dan pemandunya akan dilihat tentang kebolehan, kecerdasaan serta ketangkasannya mengendalikan kenderaan. Dengan sendirinya pula, manusia dan jentera setentunya dalam keadaan optima kerana acara ini bukannya dilakukan di atas jalan raya biasa yang berturap dengan aspal atau konkrit, tetapi di kawasan-kawasan pedalaman yang jarang dikunjungi manusia. Aung Sahari mengingatkan kembali pada tahun 1998 bila mana mereka mengadakan ekspedisi yang pertama. Kejayaan ekspedisi yang agak mencabar itu telah memberikan dorongan bagi mereka mengadakan kegiatan selanjutnya hingga ke hari ini sambil menarik minat ahli-ahli yang baru. Kami mengadakan ekspedisi yang mula-mula sekali ialah ekspedisi pada tahun 1998 sebelum persatuan ditubuh. Kami meneroka di mana yang kami teroka mula-mula sekali ialah di kampung Sukang, di mana pengalaman yang pahit dan manis banyak diresai para peserta. Ketika itu peserta konvoi ialah sebanyak 40 lebih buah, dan apabila masuk ke kampung Sukang ini yang belum ada jalan-jalan yang tertentu atau jalan asas untuk masuk ke daerah, masuk ke kampung ini, pada tahun tersebut hanya menggunakan jalan laluan kaki. Alhamdulillah di sana kami telah sampai ke kampung Sukang selama 3 hari 3 malam daripada kampung Buau. Bermakna 5 hari baru dapat datang daripada daerah Tutong ke kampung Buau ketika itu. Dan dari sanalah permulaan permulaan titiknya minat ahli-ahli, minat orang-orang ramai untuk memasukikan untuk masuk kepada ahli-ahli, masuk ahli-ahli persatuan, menjadi ahli persatuan. Hari yang dinanti-nantikan bagi memulakan ekspedisi telah tiba, iaitu pada 13 Oktober 2018. Kenderaan pacuan 4 roda berkumpul di kawasan Telaga Madian Putri di Kampung Tanjung Maya. Adalah sudah menjadi kelaziman atau prosedur bagi setiap peserta untuk memastikan kenderaan masing-masing dalam keadaan baik. Waktu sebelum berlepas ini adalah peluang terakhir bagi berbuat demikian. Bolehlah dikatakan segalanya semestinya dalam keadaan memuaskan, tiada yang meragukan, tiada yang rosak, terutamanya dari aspek keselamatan. Begitu juga para peserta, semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan siap siaga bagi menempuh segala cabaran. Pemeriksaan juga dilakukan ke atas barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan nanti, makanan, minuman, alat perkhemahan, ubat-ubatan, kecemasan dan sebagainya. Jangan nanti apabila sudah dalam perjalanan baru teringat barang-barang yang penting yang tertinggal. Ini akan menjejaskan kelancaran urusan. Dari itu, checklist atau senarai semak adalah amat diperlukan agar tiada apapun yang terlepas pandang. Adalah menjadi kelaziman orang-orang Brunei bahawa bagi memulakan sesuatu pekerjaan, apatah lagi aktiviti sebesar begini, tidak akan lengkap tanpa mendahulukannya dengan bacaan doa selamat. Tangan ditadah, doa dijulangkan ke hadrat Allah agar perjalanan diberkati dan dilindunginya. Kegiatan bersukan tahan lasak ini mendapat perhatian positif dari pihak kerajaan, khususnya pihak pejabat daerah Tutong. Acara pelepasan dilakukan oleh pemangku penolong pegawai daerah Tutong, Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya.
Ketika dalam perjalanan, hujan turun dengan lebatnya. Rombongan ketika ini masih lagi berada di jalan daerah Tutong. Keadaan ini seolah-olah merupakan cabaran awal bagi rombongan ataupun ia merupakan satu rahmat yang dirahsiakan. Elemen cuaca seperti ini adalah sudah diduga dan dengan sendirinya setiap peserta perlu mengambil langkah keselamatan dengan memperlahankan perjalanan. Rombongan selamat tiba di destinasi di Kampung Sukang dalam keadaan hujan pada hampir pukul 8 malam. Di sebuah kawasan tanah lapang, tugas logistik utama ialah mendirikan kemah yang membolehkan para ahli rombongan berteduh dan bermalam. Di sinilah juga semangat memucang-mucang ternyata. Ada yang memasang kemah, sementara kaum ibu menyediakan masakan bagi juadah malam. Ada pula menghidupkan alat generator elektrik bagi menerangkan kegelapan malam di kawasan perhentian. Bak kata, semua ahli tahu akan tugas masing-masing. Apa yang disaksikan di kawasan perkampungan sementara ini ialah sebuah kisah keluargaan yang menggambarkan keharmonian, kerukunan dan semangat bersatu padu. Ianya gambaran kemesraan yang berintikan semangat kekitaan dalam sebuah unit kecil masyarakat yang diikat oleh minat pengembaraan. Dalam dekapan pagi seperti ini, para ahli bersikap siaga untuk memohon diri bagi meninggalkan Kampung Sukang yang memberikan mereka ruangan untuk berehat dan bermalam. Pada ekspedisi terbaru ini, awang sehari juga melibatkan keluarga dan keluarga-keluarga dari para peserta yang lainnya. Antara ahli keluarga yang terdekat beliau ialah anak perempuannya, Nurul Nazirah yang berumur 29 tahun. Nurul Nazirah dipertanggungjawabkan selaku setiausaha persatuan. Seperkara yang menarik yang diungkapkan oleh Nurul Nazirah ialah tentang bagaimana riadah seperti ini boleh mendidik dan membiasakan diri para peserta ke arah survival diri. Menurutnya, satu yang penting elemen yang diterapkan ialah semangat memucang-mucang atau kerjasama yang padu di kalangan para peserta. Kegiatan hari ini iaitu riadah merentas batasan yang mana diadakan selama 2 hari 2 hari 1 malam. Anjuran Persatuan Kenderaan Pacuan Empat Roda Daerah Tutong. Dan antara lain tujuan riadah ini adalah bagi itulah salah satu sebagai aktiviti tahunan Persatuan Kenderaan Pacuan Empat Roda untuk ahli-ahli persatuan dan keluarga and then menanam sikap survival dalam diri peserta di kawasan-kawasan pedalaman yang mana kemudahan-kemudahannya agak terhad. Okey, jadi sana kita ni dapat macam mana kita ni mengisi kekurangan itu dengan yang before ni kita ni di bandar penuh dengan kemudahan itu and then menguji teknik pemanduan para peserta, para ahli-ahli macam mana mengendalikan kenderaan pacuan empat roda dalam keadaan tanah yang licak, keadaan cuaca hujan, macam itulah. Seperti biasa, ahli-ahli keluarga membantu bekerjasama memasak beramai-ramai kerana itulah yang uniknya. Kalau kita ni berada di hutan, kita ni akan ada teamwork sana bersama keluarga-keluarga lah.
Keadaan kesihatan pula perlu juga diteliti. Awang Sahari dan keluarga memastikan tekanan darah masing-masing dalam keadaan optimal. Tahap gula dalam darah juga diuji agar tahapnya dalam keadaan terkawal. Jika keadaan kesihatan manusia sangat diambil berat, jentera kenderaan dan segala macam komponennya juga dipastikan dalam keadaan baik. Oleh sebab itu, sebelum perjalanan, jentera kenderaan diperiksa semula dan setiap tayar dipastikan dalam keadaan memuaskan bagi perjalanan jauh yang penuh cabaran. Salah seorang ahli persatuan yang cukup matang dan berpengalaman dalam rombongan ekspedisi ini ialah Awang Rosli bin Abdul Rani, seorang pekerja di loji penapisan air Bukit Barun di Tutong. Awang Rani adalah salah satu aset persatuan kerana kebolehannya dalam pelbagai bidang. Beliau boleh membaiki jentera kenderaan, mempunyai naluri tentang persekitaran di pedalaman dan matang dalam menghadapi cabaran-cabaran yang diduga dan tidak dijangkakan. Beliau menceritakan pengalaman warna-warninya sebagai seorang penjelajah kenderaan pacuan 4 roda. Apa yang menarik, kisah ini bukan sahaja sekitar pengembaraan dalam negeri, bahkan juga di luar negara. Pahit maung dalam rintangan yang dirasakannya itu menjadikan Awang Rosli sebagai salah seorang tunggal ekspedisi termasuk dalam al-ehwal logistik. Pengalaman saya dari awal sampai masa ini banyak pengalaman lah, pengalaman yang baik, yang tidak baik, yaitu macam yang bahaya. Macam di hulu-hulu di dalam negeri maupun di di luar negeri. Macam di hulu-hulu di sempadan Malaysia sama Indonesia lah. Apalagi macam di kawasan negara sendiri atau habis sudah diterokai. Kalau aktiviti yang lain macam bola apa tu memang ada minat pasal yang minat saya ya four-wheel drive. Kepuasan kira pengalaman dari perjalanan awal sampai akhir. Jalan tu ada yang baik. Semua jalan tu satu bahaya, licin. Terpaksalah dijalankan untuk menuju ke tempat yang dituju tu. Kalau masalah enjin memanglah saya mengusai dengan macam kenderaan kawan-kawan pun paksa juga saya tolong bantulah tu. Salah seorang lagi veteran dalam aktiviti pengembaraan ialah Muhammad Hairul Anwar bin Ma'zin yang berusia 35 tahun. Beliau telah berkecimpung dalam kegiatan ini selama 16 tahun.
Menurutnya, kegiatan pengembaraan ini bukan hanya meningkatkan perpaduan sesama keluarga, bahkan juga dapat mengeratkan tali silaturahim dengan peminat-peminat yang sama dari negara jiran. Kenangan manis saya semasa mengikuti pencurian 4 roda ini apabila menerima rombongan daripada Indonesia, Pajero Sport Family Indonesia pada 2 tahun lepas, tahun 2017. Kami menerima rombongan itu, mereka sebanyak kurang lebih 15 buah kenderaan yang memasuki Brunei. Semasa kegiatan kami ke Ulu Sukang, pada masa itu ada kurang lebih 15 buah kenderaan yang ikut turut serta bermalam di Ulu Sukang dan terus melintasi Sungai Mapol. Masa hari pertama kami berkhemah di Ulu Sukang di sana untuk mengeratkan lagi silaturahim kami antara yang lain. Keesokan paginya kami terus bertolak ke Sungai Mapol. Kami tidak dapat melintasi Sungai Mapol kerana keadaan Sungai Mapol pada masa itu airnya sungguh deras. Dan pada malam itu juga kami terpaksa bermalam di sana dan menyambung ke esok paginya untuk pulang balik ke jalan besar lah. Rintangan yang pada masa itu kami hadapi adalah dari segi keselamatan semua orang, terutamanya dari kanak-kanak yang ikut pada masa itu. Yang kedua, dari segi minyak kereta. Kami terpaksa berbahagi 1 galen minyak untuk 4 buah kereta untuk mengharungi jalan yang sungguh licak lah pada masa itu. Tetapi alhamdulillah semua dapat dirintangi pada masa itu dan kami keluar ke jalan besar pada hari ketiga pukul kurang lebih 3 ke 4 subuh. Begitulah sekitar perjalanan ekspedisi Persatuan Kenderaan Pacuan 4 Roda daerah Tutung. Banyak rintangan, banyak cabaran dan lebih-lebih lagi banyak pengajaran yang ditimba darinya. Jalan-jalan yang penuh liku yang diharungi hampir 80 km adalah laluan yang luar biasa. Bolehlah dikatakan setiap kilometer yang dilalui memberikan sedikit sebanyak ilmu tentang kebesaran ilahi yang Maha Pencipta. Laluan kawasan pembalakan adalah antara yang sukar dan berpotensi membahayakan. Tetapi rintangan ini dapat diatasi dengan selamat. Kawasan tinggi dan berbukit yang becak akibat hujan juga merupakan tentangan hebat. Ahli-ahli rombongan mengharunginya dengan tabah. Kesemua keadaan ini memang telah diduga bagi mereka yang berpengalaman, seperti pemimpin rombongan Awang Haji Sahari, Awang Rosli, dan Awang Muhammad Hairul Anwar. Mereka telah sekian lama berjinak-jinak dengan alam seperti ini. Mereka adalah antara insan-insan alam yang tidak pernah bosan dengan alam sekitar. Bagi generasi baru dalam rombongan ini, ia merupakan pengalaman baru yang akan menjadi asas bagi aktiviti seterusnya. Kegairahan untuk menghadapi cabaran-cabaran yang lebih hebat di masa yang akan datang dinyatakan dengan bersemangat oleh Awang Rosli bin Abdul Rani.
Insyaallah kalau umur mengizinkan akan dicoba perjalanan yang lebih yang jauh, macam mencoba macam macam Borneo, macam itulah. Macam kalau mengizinkan. Dengan itu, kita akhiri episod pertama Insan dan Alam, ekspedisi kenderaan 4 roda. Kita akan bersua lagi pada episod kedua dengan mengikuti bagaimana kegiatan ini disulami dengan aktiviti riadah amal.